kalau ada bukti cinta kepada Allah nak buat macam mana. Salah satu daripadanya adalah Allah angkat martabat keluarga yang menjaga ahli keluarga dia daripada unsur-unsur yang menjemput kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi kita fikir balik, keluarga kita ni ada tak jemput kemurkaan Allah? Sembahyang dia macam mana? Aurat dia macam mana? Hala tuju hidup dia bagaimana? Itu yang kita kena takutkan, kita kena risaukan ya, sebab kita ni bukan nak kata dah umur usia senja dah jadi nenek maka kubur panggil mari cepat, tak, belum tentu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi, terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Ukhuwah, khususnya pihak Muslimat. Begitu juga dengan Hajah Wani yang mengaturkan pertemuan kita, dating hari ini ya, di Surau Al-Ukhuwah. Kita mulakan dengan lafaz yang mulia, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, bukakanlah pintu-pintu rahmat dan pintu ilmu serta hidayahmu. Berikanlah kekuatan dan rezekikanlah kepada kami kekuatan tenaga untuk mentaatimu dan menjauhi segala larangan-laranganmu, dan rezekikan kepada kami kefahaman para anbiya dan para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan puan-puan, jadi saya sebenarnya menggantikan Ustazah Kak Cik kita, Ustazah Dr. Nur Hafizah Musa. Jadi alhamdulillah dia malam tadi dia ada kontak lah melalui EPA dia tu. Jadi saya pun tengok jadual saya kata boleh. Kalau ada urusan alhamdulillah. Memang rezeki kita lah nampaknya untuk berjumpa ni kan. Dan ini merupakan kuliah yang pertama ke selepas PKP? Tahniah, masya-Allah. Jadi memang kita kena ikut betul-betul lah dia punya SOP ataupun prosedur, sebab kita tak nak selepas ini lahir pula kluster-kluster surau. Kluster mana ni? Kluster surau, na'udzubillah. Baik tuan-tuan puan-puan, saya perkenalkan diri saya. Saya Isfadiah Muhammad Dasuki. Tak ada kena-mengena dengan Ustaz Dusuki Ahmad. Tak ada kena-mengena juga dengan Datuk Dusuki ya. Ayah saya meninggal dunia bulan 11 tahun lepas. Dia adalah bekas askar. Saya biasa jarang kenalkan diri saya sebab terlupa, rasa macam benda tu tak penting. Tapi nampak gaya macam Masya Allah ramai orang silap silap ingat anak saya ni anak Datuk Dusuki, ingat anak Ustaz Dusuki. Ustaz Dusuki tu muda lagi dari saya tau. Macam mana pula dia boleh jadi ayah saya kan. Jadi itulah kan, kadang-kadang ada yang sebahagian kata, Ustazah kita orang tak kisah, bukannya kita orang kisah Dasuki ke Dusuki ke kan. Jadi dia kata yang penting ada da ada ki, jangan ada daki sudah kan. Jadi itulah keadaan ataupun perkenalan diri saya. Dan saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Hajah Wani, begitu juga dengan suami saya yang tercinta, dia tak masuk lagi, yang selalu banyak mengiringi yang juga risau dengan keselamatan dan sebagainya. Dia kalau boleh memang dia duduk selalu hantar sajalah. Okey. Jadi kita akan insya-Allah hari ini, hari yang mulia, kita nak sambung atau bukan nak mulakan pengajian kita ini. Bila saya tanya malam tadi risik tajuk dia apa? Tajuk dia adalah tadabbur Al-Quran. So saya kata tak apa, kita teruskan tadabbur Al-Quran sebab saya yakin puan-puan semua dah bersedia kan macam dengan Al-Quran. Jadi saya berat hatilah nak tukar tajuk tu. Dan ayat yang saya pilih adalah ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala memimpin dan membimbing kita tentang satu tanggungjawab serta amanah kaum wanita khususnya, iaitulah tanggungjawab keibubapaan ataupun tanggungjawab selaku orang yang lebih dewasa
dalam memastikan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang boleh dibanggakan di akhirat nanti, bukan dibanggakan hanya di dunia ini. Tapi sebelum saya teruskan, boleh saya tanya siapa di sini yang dah ada cucu? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi sikit. Cucu, ada cucu. Masya Allah, Masya Allah. Saya pun dah ada cucu dah. Cucu saudara. Cucu sendiri belum lagi. Okay. Cucu saudara. Okey, jadi alhamdulillah adalah yang orang kata tu pangkat nenek opa, tok wan dah ada dah. Baik, saya kira memang sangat-sangat penting untuk kita bicarakan benda ni. Antara alasan yang diberikan oleh ramai orang kalau cerita pasal keibubapaan, dia akan kata, "Alah ustazah, anak saya dah besar semua ustazah, dah tak ada anak dah." Kan, jadi macam keibubapaan tu kita rasa macam untuk hanya ibu bapa. Tidak tuan-puan ya. Kalau kita lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyantuni generasi muda, dan kita tahu bimbingan Nabi ini, tarbiyah Nabi, didikan Nabi ini adalah selepas baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Sampai ada satu kitab nama dia Prophetic Parenting. Maksudnya keibubapaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku waktu bila? Selepas hijrah. Selepas hijrahnya Nabi, umur Nabi berapa tahun? Umur Nabi masa dia dilantik menjadi Rasul 40 tahun. Perjuangan Nabi di Makkah berapa tahun? 13 tahun. 40 campur 13 berapa? 53 tahun. Perjuangan Nabi di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Lebih pendek daripada Nabi berada di Makkah. 53 campur dengan 10, 63. Kemudian wafatlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi prophetic parenting tu dalam kitab tu himpunan semua dalil-dalil dan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membesarkan anak-anak di Madinah. 53 tahun. Siapa yang di sini umur 53 tahun dan ke atas? Angkat tangan. 53 tahun ke atas. Ngerti tak? Di situlah Nabi mencorakkan parenting dia di Madinah. Dan Nabi tak ada anak waktu tu. Betul tak? Tak ada anak. Anak siapa yang Nabi corak tu? Anak siapa yang Nabi didik tu? Anak-anak para sahabat. Anak cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, wahai ibu-ibu yang mulia, yang dikasihi, kita kena tukar kita punya pandangan kita, sudut pandang kita. Kita kena sebut dan kena iltizamkan dalam hati kita, lazimkan dalam hati kita. Kita tengok anak-anak orang ibarat kita melihat anak-anak kita sendiri. Anak-anak orang adalah anak-anak kita. Itu adalah prinsip utama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tuan-tuan puan-puan, lepas tu kita pun nanti akan sibuklah kata Allahu Akbar ustazah. Susahlah kita nak anggap anak orang anak kita juga. Dan kan kalau kita tegur anak orang ni, mak bapak dia pula yang mengejar kita. Itu persepsi kita sebab kita asyik nak tegur je. Kita duk nampak kesalahan orang saja. Kita tak terfikir bahawa kita perlu berkawan dengan anak-anak orang juga. Kita perlu melayan mereka, beramah mesra dengan mereka. Tuan-tuan puan-puan, dia nak dapat golongan kelompok yang baik ini, kan seseorang itu dipengaruhi oleh kawan dia. Kawan-kawan yang baik ni datang dari mana tuan-puan? Kalau bukan jemaah surau, kalau bukan jemaah masjid. Kan duduk dekat supermarket situ, dia jadi jemaah lain. Kan jadi jemaah market. Nak duduk dekat library susah nampak gayanya kan. Library tu dia PKP dulu sebelum kita PKP. Tak ramai yang pergi ke library ya. Okey, jadi sebab itulah anak-anak kita ini perlu santunan, insan-insan yang baik. Dan saya kira tuan-tuan puan-puan merupakan insan-insan yang baik. Jadi kita kena lihat, tengok macam sekarang ni kan. Ni hari Sabtu, cuba tengok keliling kita. Berapa orang anak remaja dalam surau Al-Quwah ni? Kan? Ada berapa ramai? Nampak yang muda-muda berapa orang aja? 1, 2. Adik muda lagi dek? Muda dia kata, mengaku muda tu. Okey, alhamdulillah. Adalah 2, 3 orang tu kan. Kita kalau boleh nak 20, 30 orang. Kan ke tuan-tuan masih lagi
terbongkam ke atas tilam, kata tidur lagi. Kan? Bangun, dia brunch saja. Breakfast campur lunch, kan? Okey. Baik, jadi itu keadaan yang kita nak ubah. Kita cuba lakukan sesuatu walaupun sedikit. Apa yang sedikit itu kita mulakan hari ini, kita tadabbur tentang ayat-ayat parenting, ya? Jadi ayat-ayat Al-Quran yang ada asas ataupun panduan dalam parenting. Tuan-puan, yang saya bawa ini adalah tafsir Dr. Hamka. Biasa dengar tak Dr. Hamka? Dr. Hamka ni dia buat tafsir ni semasa di dalam penjara, ya? Okay. Dan bila dia tulis ni, Masya Allah, sangat indah lah dia punya kupasan dan sebagainya. Tafsir ni dikenali sebagai tafsir Al-Azhar. Dan kalau seandainya tuan-tuan perempuan berhasrat nak mewakafkan, ya, boleh saja kontak nombor di nombor ni, nanti saya akan bagi tahu. Kalau saya lupa nanti tolong bagi tahu, ya. Cuma saya, kalau nak wakafkan ke apa ke boleh. Dan antara tempat wakaf yang kita buat, kami usahakan, saya dengan suami usahakan, adalah di madrasah-madrasah ataupun ma'had tahfiz. Sebab kita tahu ma'had tahfiz ni dia menghafal Al-Quran, kan. Jadi dia hafal Al-Quran, kadang-kadang dia tidak selusuri tafsiran dia. Dia hanya hafal sahaja. Dan kita mahukan adalah anak-anak kita ini dia boleh menjiwai dan menghayati Al-Quran. Jadi bila kita sebut Ahlul Quran, maksudnya dia ada membership Al-Quran. Dia baca Al-Quran. Dia memahami Al-Quran. Dia berusaha untuk beramal dengan Al-Quran. Dan dia mencintai Al-Quran. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri Ahlul Quran. Jadi kalau kita tengok pula Al-Quran ini, dia terbahagi kepada 3 secara asas. Yang pertama yang kita panggil Mushaf Al-Quran. Kalau di sini ada Mushaf Al-Quran, jadi Mushaf Al-Quran ada, kan? Oh, okey. Kat belakang saya itu adalah Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran ini dalam dia hanyalah kalam Allah. Tidak dicampur dengan terjemahan, erti dia, maksud dia, tidak. So kalau dia hanya kalam Allah, dipanggil mushaf. So mushaf itulah siapa-siapa yang period ataupun nifas atau berhadas tak boleh pegang. Itu ikut hukum mazhab Syafi'i. Ada satu lagi di mana kitab Al-Quran itu dia ada ayat Al-Quran kalam Allah yang mulia dan juga terjemahannya. Maka kita panggil terjemahan Al-Quran. Okey, kalau macam saya ni, ni terjemahan Al-Quran lah, sebab dia ada dia punya kalam Allah dan ada terjemahan. Baik. Dan terjemahan Al-Quran ini dia hanya terjemah saja bahasa Al-Quran kepada bahasa Melayu atau kepada bahasa Inggeris atau bahasa lainnya. Dan satu lagi yang kita panggil sebagai tafsir. Sebagai tafsir. Jadi yang ini bukan tafsir. Yang ini adalah terjemahan. So yang ini adalah tafsir. Tafsir dia cerita secara detail setiap satu ayat itu dikupas. Kita ada banyak tafsir. Tafsir yang basic, ya, ulama yang pertama lah kita kata, yang genuine adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang ikut rantau Asia, dia punya budaya dia, rentak lokaliti, sejarah dia, keadaan, cuaca, sistem keluarga, sistem masyarakat, tafsir Al-Azhar. Rantau mana? Rantau kita. Jadi dia cuma cerita yang berkaitan dengan lokaliti ataupun logistik setempat. Jadi kalau kita baca tu macam faham sangat, macam seolah-olah ayat Al-Quran itu turun di rantau Asia. Begitu. Dan kemudian diceritakan juga asbabun nuzul, mana-mana ayat Al-Quran yang ada sejarah tentang sebab-sebab turunnya ayat ada di situ. Jadi Ahlul Quran, kalau kita nak menjadi Ahlul Quran, dia kena ada azam seperti itu. Bukan setakat membacanya dengan tartil, dengan tajwid, dengan tarannum, tetapi yang lebih penting sebenarnya, lebih penting, lebih utama, apakah tujuan Al-Quran ini diturunkan. Kan? Kalau kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif
lam mim. Dzalikal kitabula raiba fi. Inilah dia kitab ya, yang tidak ada keraguan padanya. Apa peranan dia? Okay, kalau kitab tu tak ada keraguan, dia adalah kalam Allah, dia adalah wahyu daripada Allah. Apa dia punya peranan dia? Hudal lil muttaqin. Maksudnya dia menjadi petunjuk. Jadi kalau petunjuk tu kita nak keluar ke Ampang Point, tak tahu jalan. Apa petunjuk nak pergi ke Ampang Point kak? Signboard. Oh, sekarang Waze sekarang ni. Jadi Waze pun termasuklah, signboard pun masuklah, Google Map pun termasuklah. Itu semua adalah petunjuk. Maka hidup kita ni kalau tak ada petunjuk, kita akan hanyut dalam kehidupan kita. Ya? Maka sangat penting ada petunjuk di mana dia akan tunjuk kita ni arah hidup kita nak ke mana. Kita nak expired dah ni, kan? Roti dah expired dulu yang kat rumah tu. Hilang dah dia punya ikatan kan, roti tak expired je. Hari ni lah pula expired kan. Tu kita tahu tu jangka hayat kematian roti kita punya tak tahu. Maksudnya kita can be expired anytime expired. So petunjuk dia sudah tentulah datang daripada Al-Quran. Baik, baru masuk. Lepas tu masa berlalu dah nak habis dah, baru cerita pasal Al-Quran kan ya. Jadi Masya Allah, itulah sangat indahnya Al-Quran ini perempuan. Dia sesuatu benda yang perlu dibaca. Dia datang daripada Quran, daripada Qara'a, membaca kan, Iqra, bacalah. Jadi Quran sesuatu yang kita selalu baca. Dalam sembahyang kita pun baca, dalam doa-doa kita pun baca juga ya. Jadi dalam pengajian ini pun kita baca. Nak tenangkan anak-anak yang gundah gulana, pasanglah ayat Quran, kita baca ayat Quran. Gundah gulana dia tak. Dalam kereta bising ni kita pun tak boleh nak concentrate kan, nak bawa kereta, pasang aja Al-Quran, tahu-tahu tidur dia. Ingatkan duk sambung baca, rupanya tidur kan. Ini juga ubat untuk kita tak boleh tidur malam kan. Baca Al-Quran cepat aja tidur kan. Cepat saja tidur. Saya bagi pilihan pada anak saya untuk 1 jam sahaja bermain game. Umi, sekejapnya dia kata. Saya kata, kenapa awak kata sekejap? Okey, Umi nak suruh awak baca Al-Quran 1 jam. Kebil dia. 1 jam baca Al-Quran. Kenapa? Lama ke sekejap? Lama. Dia budak-budak kan, dia terus terang aja. Lama. So padahal 1 jam tu sama tak? Sama. 1 jam main game, 1 jam baca Al-Quran. Sama. Tapi kenapa baca Al-Quran terasa lama? Sebab hati kita. Sebab hati kita minat pada game. Jadi bila jatuh cinta tu kan, kan orang kata tu tak, kalau bercinta, dia jumpa sehari tu rasa macam baru 3 detik. Padahal sehari tu balik ke rumah rindu lagi. Macam itulah orang yang ada buaya friend, yang ada geli friend, macam tu kan. So dia angau. Dia nampak selipar, semua selipar macam selipar buaya friend dia atau geli friend dia kan. Nampak motor semua macam ala-ala motor buaya friend dia. Nampak kelibat orang bertudung semua nampak macam geli atau gedik friend dia punya kan. Jadi itu orang yang bercinta. Jadi kalau dia punya cinta pada game, memang 1 jam rasa sekejap. Tapi kalau dia bercinta dengan Al-Quran, 1 jam tu dia rasa Masya Allah, sekejapnya. Nak buat ni lagi kan, buat kerja tak habis-habis kerja ni kan. Lepas tu asyik terpandang-pandang Al-Quran, terbayang-bayang Al-Quran. Itulah Ahlul Quran. Masya Allah. Kan boleh kita cubalah usahakan ya. Kita sekejap hari ni okey lah, besok lupa pula kan. Perlu ingat balik rindu Al-Quran. Lepas tu lupalah pula okey, tapi kena adakan, wujudkan perasaan tersebut, hidupkan dalam diri kita. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, mari kita lihat surah Ali Imran ayat ke-35 hingga ayat ke-37 ya. Ayat 35 hingga ayat ke-37 kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. 35 ya, muka surat yang ke-54. Masih dengar tadi pesek selak lagi? Okey, dah dapat dah? Sambung yang ke-36. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Sadaqallahul azim. Mari kita lihat dia punya mafhum, maksud dia. Yang ke-35. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada engkau, anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Kerana itu terimalah nazar dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita tahu ini kisah siapa? Isteri Imran. Dalam tafsir nama dia Hannah bintu Fakuza. Dalam sini tak ada, dalam terjemahan tak ada, tapi diceritakan dalam kitab tafsir. Nama dia Hannah bintu Fakuza, ya. Okey. Dia mengandung, ya. Okey, dan kemudian dia bernazar. Jadi ini ayat, intipati ayat dia. Kita masuk ke 36. Mafhum dia. Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak lelaki tidaklah sama seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamakan dia Maryam dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari syaitan yang terkutuk. So, jadi di sini adalah momen-momen tanggungjawab seorang ibu, seorang bapa bila dia terima anak dia, apa yang dia perlu buat. Yang ke-37, maka Tuhan menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, wahai Maryam, dari mana kamu perolehi makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Baik, di sini ada elemen pendidikan. Elemen pendidikan dan elemen rezeki. Ya, okey. Baik, apa kata kita keluarkan pengajaran daripada ayat ini, 3 ayat ini, dan kemudian kita sama-sama lihat bagaimana kita harus bawa ayat ini dalam keluarga kita dan dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya yang tu saya kena buka tafsir. Sebab kita tak bolehlah pula kan selamba nak menterjemah ayat ini ikut kita punya perasaan ataupun suka hati kita, tak boleh. Sebab tu kita kena ada panduan bimbingan juga daripada para ulama. Baik, dalam kitab tafsir ini dia menjelaskan untuk ayat ke-35, dia menerangkan tentang satu kisah, ya. Satu kisah di mana ada seorang lelaki yang sangat soleh. Lelaki itu bernama Imran. Surah yang kita baca ni surah apa? Surah Ali Imran.
Inilah satu-satunya surah yang nama dia bertemakan nama keluarga. Ali Imran. Salah kalau sebut Al-Imran. Yang betul adalah Ali Imran. Kalau nak Al, boleh Al-Fatihah, bukan Ali Fatihah. Ali Fatihah maksudnya ahli keluarga Fatihah. Al-Baqarah, betul. Al-Baqarah maksudnya lembu. Kalau sebut Ali Baqarah, gelak dah dia. Faham kan? Jadi jangan salah sebut. Yang surah ketiga ni Ali Imran, bukan Al-Imran, ya. Jangan tertukar kan, bila sebut Ali Imran, Al-Imran, sebut Al-Baqarah jadi Ali Baqarah. Okey. Jadi dikisahkan ni Ali Imran. Imran ini seorang lelaki yang soleh. Adakah dia nabi? Tak. Adakah dia rasul? Tak. Dia popular zaman kita? Tak. Kita kenal? Tak. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia adalah manusia biasa yang hati, hidup dan keluarganya itu semuanya diletak untuk menghambakan diri pada Allah. Sangat luar biasa. Dia luar biasa kerana mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. So ayat ni sebelumnya cerita berkenaan dengan kisah cinta orang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. So maksudnya kalau ada bukti cinta kepada Allah, nak buat macam mana? Salah satu daripadanya adalah Allah angkat martabat keluarga, yang menjaga ahli keluarga dia daripada unsur-unsur yang menjemput kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi kita fikir balik, keluarga kita ni ada tak jemput kemurkaan Allah? Sembahyang dia macam mana? Aurat dia macam mana? Hala tuju hidup dia bagaimana? Itu yang kita kena takutkan, kita kena risaukan, ya, sebab kita ni bukan nak kata dah umur usia saja dah jadi nenek maka kubur panggil mari cepat. Tak, belum tentu. Tantah yang muda-muda tu pergi dulu. Jadi maksudnya setiap ahli keluarga kita perlu bersedia. Perlu bersedia, tuan-puan. Dia kecil ke, dia besar ke, dia tua ke, kan? Kena sentiasa bersedia. Ingat expire date kita, expiry date kita itu anytime, ya. Okey. Baik. Jadi seorang lelaki yang bernama Imran, dan di zaman purbakala lagi, ya. Jadi memang mereka menggunakan nama-nama yang menyerupai nama-nama orang yang saleh. Jadi Imran ini dia sama nama dengan ayah Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa ini hidup 1800 tahun sebelum keluarga Imran ini. Jadi Maryam, jadi dia punya beza dengan Nabi Musa 1800 tahun. Okey. Jadi lelaki yang bernama Imran ini dia mempunyai seorang isteri yang sangat salehah bernama Hannah bintu Fakuza. Dan mereka berdua satu masa, Hannah bintu Fakuza ini dia nampak ada seekor burung memberi makan kepada anaknya. Dan dia terlintas dalam hatinya, dia nak anak, dan anak itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian riwayat mengatakan bahawa anak yang dia kandung ini bukan anak pertama. Ada yang mengatakan bahawa anak itu adalah anak pertama. Wallahu a'lam. Tapi macam itulah ceritanya, dia nak anak yang berbakti kepada agama. Dan kemudian dia dapat anak. Dia mengandung. Dalam tempoh mengandung, Imran meninggal dunia. Jadi dia sebatang kara ibu tunggal yang sedang mengandung. Dan waktu itu dia bernazar. Dan kalau kita tengok ayat ini, dia sebut apa? Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Sesungguhnya aku bernazar kepadamu ya Allah, apa yang ada dalam perutku ini aku akan infakkan atau aku akan sembahkan atau serahkan kepadamu, fataqabbal minni, maka terimalah daripadaku. Jadi Hannah bintu Fakuza ini dia bernazar. Bila dia mengandung, dia bernazar supaya
anak dia ini menjadi insan yang beribadah di dalam masjid, ya. Jadi ada mihrab ini. Waktu dulu masjid adalah tempat pengajian macam kita juga. Kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, setiap tiang ni dia ada kelas. Jadi kalau macam kita ada 6 tiang, ni saya bagi contoh, ya. Tiang yang pertama ni mungkin belajar bab fiqah, yang sana belajar bab fiqah bab lain, yang sana belajar bab tafsir, yang tu belajar bab hadis. Jadi bila dia masuk tu, okey, dia ikutlah, dia panggil halaqah, dia panggil circle ataupun bulatan-bulatan ilmu. Sekarang ni je yang kita belajar, ada kelas-kelas, ada cikgu kelas, ada ketua kelas, kan. Kalau dulu tak, semua pengajian adalah di masjid. Maka Maryam adalah anak yang dikandung tu, ibu dia Hannah bintu Fakuzah, masa dia mengandung tu dia nak anak dia tu berada di masjid. Anak dia itu kena beribadah dan juga buat khidmat bakti di masjid. Maka salah satu kriteria nak jadi berkhidmat bakti di masjid adalah dia mesti berilmu. Dia kena belajar dan dia kena menguasai ilmu. Lahir Maryam ini, tuan-tuan perempuan, diinfakkan juga terus ke masjid. Dan pada waktu itu bidang yang diceburi oleh Maryam tidak ada perempuan. Semuanya lelaki. Jadi terkejutlah macam mana pula perempuan lahir ni. Dan kemudian kata ibu Maryam, Allah tahu apa yang aku kandung. Jadi kat sini yang ada beberapa pengajaran, ya. Baik, okey. Antara pengajaran pertama yang boleh kita ambil adalah, ingatlah ketika isteri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada engkau, anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Muqaddis. Baik, sebagai ibu bapa kita kena ada niat yang jelas. Kenapa kita berkahwin dan kenapa kita nak ada anak. Hannah bintu Fakuzah, ibu Maryam ni, mengandung lagi dia dah bernazar. Dia nak anak itu berkhidmat kepada Allah. Kan? Kita tak apa, tak bernazar pun tak apa. Tapi kita lihat, adakah kita benar-benar dah mendidik, mengasuh, membimbing anak kita. Kita letakkan kefahaman dia bahawa hidup dia, mati dia, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Faham tak kalimah tersebut? Ayat tersebut faham tak? Tanya balik. Kita tak ada sibuk bernazar. Ini dia tahap sampai bernazar, ya. Kita nak suruh fahamkan sahaja apa yang dia baca di dalam solat dia tu. Yang dia selalu baca berapa kali sehari dia baca tu? 5 kali sehari. Sebab baca dalam doa iftitah, ya. Okey. Jadi itu yang kita cuba fahamkan. Dan kalau dia macam tersilap sikit, cuba lagi fahamkan. Lagi sekarang ini dengan masalah gadget, tuan-tuan dan puan-puan. Antara perkara yang boleh membantu kita untuk mengikat anak-anak kita itu daripada tersasar ataupun tersesat, ya, adalah dengan meletakkan niat yang jelas. Nak apa kita ni? Apa niat kita? Apa tujuan kita? Tujuan apa kita mempunyai gadget? Kenapa nak beli handphone? Jelaskan dan pastikan ia sampai kepada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuan-tuan perempuan, saya minta izin saya nak bincang pasal niat ni. Sebab niat ni sebenarnya adalah jalan shortcut yang paling mudah untuk kita tawan, kita pegang, kita bimbing anak-anak kita. Contoh, anak kita kata, Umi, saya nak pergi rombongan, nak ikut kawan-kawan. Kita pun selalu tanya apa? Nak pergi mana? Dengan siapa? Bila nak pergi? Berapa lama? Balik bila? Betul tak? Okey. Dan kita tanya satu lagi, nak buat apa? Itu niat dah tu. Dalam banyak-banyak soalan, yang paling kita pegang satu ni, dia boleh pegang semua. Soalan kita banyak kan? Soalan yang satu tu, dia boleh pegang semua. Tapi yang satu tu kita kena olah, kita kena bimbing, besarkan, hidupkan dalam hati dia. Apa dia? Yang nak buat apa tu. Sama ada bila, dengan siapa ke apa ke, yang itu anak-anak dia punya cabang-cabang sahaja. Bila kita pegang yang satu ni settle, insya-Allah yang lain akan settle. Nak buat apa? Kalau dia kata, alamak, kita nak keluar jalan-jalan lah, nak happy-happy ni, dah PKP dah ni, terpasuk je. Betul kan? Kena sampai jumpa Allah.
Okey, kita kata memanglah terpesuk tu, kita pun rasa macam senak ni. Bukan senak perut, senak sampai ke otak. Okey, kita nak bersenang lenang tu tujuannya untuk apa? Nampak dia masuk lagi tingkat seterusnya kan? Dia tanya, mak ni membebel lah, pandai-pandai lah buat ayat. Jangan sampai dia nampak sangat kita membebel. Best juga senang. Tapi kalau kita dah nak release tension tu, untuk apa sebenarnya release tension? Kita nak tenang, hidup kita nak tenang, jawapan dia. Kita nak tenang lah mak. Nak tenang untuk apa ya? Tanya lagi. Tenang untuk apa? Tenang kita tak adalah tension. Tak tension untuk apa? Tak tension supaya kita tak adalah buat masalah dengan orang. Nanti kalau kita tension, kita pun marah adik-adik kita. Dia dengan mak dia panggil kita-kita je kan. Setengah orang panggil orang-orang. Okay. Tak tension, tak marah-marah adik kita. Kenapa kita tak boleh marah-marah? Cuma pandang kita. Mak, kan Nabi tak bagi kita marah. Nampak tu? Nampak tak? Dia dah jumpa Nabi dia. Kenapa Nabi tak bagi marah? Terkebir-kebir lagi. Kalau tak boleh tu kan, kita bantu sikit-sikit. Agaknya mesti ada sebab Nabi tak bagi kita marah. Marah ni buat apa ya? Penyesalan. Kenapa kita tak boleh hidup dengan penyesalan? Sebab syaitan suka kita menyesal. Dapat lagi. Okey, kalau syaitan menang bagi kita menyesal, apa jadi kat kita? Habislah mak kita masuk neraka. Kenapa kita tak nak masuk neraka? Sebab Allah sediakan syurga. Stop. Nampak Allah sahaja boleh lepaskan. Okey, pergi rombongan, lulus sudah. Jadi cerita kita bina saja. Jadi once dia sebut Allah, tuan-puan, dia kaitkan hidup dia dengan Allah, berjaya dah dia. InsyaAllah dia selamat. Perjalanan hidup dia selamat. Aktiviti dia pun selamat. Amalan yang nak buat pun selamat. Anak-anak kan? Mungkin contoh yang lain. Ibu-ibu kita nak telefon, umur berapa tu? UPSR. UPSR punya main-main, ada dah telefon, betul tak? Kan, tak berani angguk tu maksudnya ada lah tu. Cucu kita cuba tengok tu kan. Ya Allah, dengan handphone dia macam-macam. So dia minta handphone. Ibu, kalau kita lulus UPSR nanti, ibu belikan kita handphone tau. Lepas tu kita cakap, ya, tapi pastikan semua A. Semua A. Tu adik yang kat belakang tu UPSR ke dik? Bukan? Tu adik ke kakak? Adik kan? Saya dia pandang belakang. Umur? Darjah berapa? Darjah 5. Dek, jangan cakap dengan ibu macam tu lah. Jangan minta handphone dulu ya. Handphone kalau mahu, tuan-puan saya bagi sikit clue, lepas SPM. Kalau tak sebelumnya, dia pinjam. Walaupun kita belikan untuk dia, tapi bukan milik dia. Tengok handphone sama macam kita tengok pisau. Agak-agak kalau anak kita tu, yang UPSR tu, merengek tu, hadiah UPSR dia tu, dia minta pisau. Kita belikan tak? Ibu, nanti kalau kita lulus UPSR, ibu belikan kita pisau pun. Kan pelik bunyinya. Handphone tu, dia macam pisau. Cuma wajah dia lain. Aplikasi dia lain. Dia punya usage dia berbeza. Ya, kalau pisau, usage dia memotong. Dia boleh jadi adil, dia boleh menjadi kekejaman ataupun crime, jenayah. Begitu juga dengan handphone, sama. Baik, bila anak-anak minta, okay. Kalau contohlah dah minta, kita tanya anak kita, buat apa nak handphone ni? Anak, UPSR tadi, buat apa nak handphone? Kita tanya, buat apa? Dia akan kata, kawan-kawan kita semua ada handphone, ibu. Okay, kalau kawan-kawan semua ada handphone, kenapa awak mesti nak ada handphone? Alah, kita nak sama lah macam kawan-kawan kita. Kenapa mesti nak sama dengan kawan-kawan kita tu? Nanti kita ketinggalan. Kenapa takut ketinggalan? Nanti dia tak nak kawan kita. Kenapa kita takut orang tak kawan kita? Dia tak jumpa. Dia tak jumpa dengan Allah, tuan-puan. Jangan bagi. Maksudnya dia belum lagi mampu matang untuk berfikir nak kaitkan sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau anak itu boleh jawab, mak, ibu, ukhuwah kan penting. Alamak, anak zaman sekarang kan.
Dia keluarkan ayat Al-Quran pula kan. Kena wa'tasimu bihablillah kan? Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Peganglah dengan tali Allah, janganlah kamu berpecah belah. Handphone ni menyatukan kita, ibu, menyatukan kita. Cik, dia guna dalil lah tu kan, lembut hati kita Okey lah, UPSR kita beli. Belum, jangan lagi. Tanya kenapa mesti berukhuwah. Sebab kalau kita berukhuwah nanti kita akan memastikan keamanan dalam masyarakat kita. Itu budak universiti menjawab. Budak yang kecil tu belum lagi boleh jawab. Tapi tak apa tuan-puan, kalau misalnya kata dia perlukan, dia tanya memang kita nak belajar lah, kita nak tulah. Sebab sekarang ni kelas online kan, boleh. Tapi waktu kelas online tu lah. Dan bagi sedikit ihsan kita dalam setengah jam kalau dia nak main game, atau setengah jam ke 1 jam nak main game, sebelum dan selepas. Jadi sebab dia pun nak rasa game, tapi kita kena tengoklah game apa pula yang dia nak main. Okay, sebab game ada dia punya kelebihan, ada juga banyak keburukan dia. Macam kalau kelebihan dia tu dari sudut fokus, dia boleh enhance dia punya fokus, tapi jangan lebih daripada 1 jam. So setiap daripada kita ini 2 jam saja. Saya kumpulkan anak-anak saya, kita bermesyuarat pasal penggunaan gadget. Tayang dulu ada satu movie yang sangat bagus sekarang ini, The Social Dilemma. Anak saya yang paling besar umur 24 tahun, yang paling kecil umur 11 tahun. Kumpulkan dia, tengok sama-sama. Tengok sama-sama, saya suruh masing-masing bawa buku, bawa pen, catat berapa banyak threat, ancaman, berapa banyak dia punya goodness, kebaikan, dan apakah tindakan kalian. Tulis, sambil tonton tu sambil tulis. Yang kecil pun sama, kena tulis juga. Yang kecil umur 11 tahun tak tahu nak salin nota, melainkan dia meniru. Dia matanya dia jeling aja. Umi dia tulis apa, dia pun tulis. Tengok lagi umi dia tulis apa, tulis. Saya tulis punya banyak, 5 muka surat untuk dia punya ancaman saja. 5 muka surat. Dia kata, Umi, macam mana Umi boleh dapat banyak sangat? Saya kata, kalau awak nak dapat banyak macam saya, you tunggu lagi 30 tahun. Kan, sebab Umi dah 40 tahun lebih. Tunggu 30 tahun. Tapi as of now tak apa, bolehlah tiru. Bagilah dia tiru. Dia pun tulis. Tuan-tuan puan-puan, dan kemudian kita buat kesimpulan sendiri. Kesimpulan bahawa gadget itu tak selamat datang daripada mulut siapa? Dia. Bukan kita. Jadi yang ini yang kita kena ajar anak-anak kita tentang niat. Tapi dia bermula daripada diri kita. Apakah niat kita nak dapat anak tu? Adakah kita nak dapat anak hanya supaya anak itu menjaga kita? Dia macam tak tally kan dengan apa yang Hannah bintu Fakuza buat. Hannah bintu Fakuza, dia nampak jelas anak-anak ini tujuannya adalah menyambung tugas sebagai khalifah fil ard. Dia harus dididik, dia harus mempunyai ilmu, dia harus terus menceburkan diri dalam masyarakat. Seolah-olah kalau kita lihat begini, apa yang Hannah bintu Fakuza buat? Hannah bintu Fakuza dia nak anak-anak dia ini menggantikan para anbiya. Apa kerja para anbiya, para rasul? Mereka akan terjun dalam masyarakat, ya, dengan ilmu, dengan wahyu Allah, ya, dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan kasih sayang Allah serta kasih sayang mereka terhadap masyarakat. Jadi ini yang nak dibina oleh Hannah bintu Fakuza ataupun keluarga Imran ini. Sangat luar biasa. Tapi saya tak niat. Anak saya dah besar, Ustazah, kena masukkan balik dalam perut. Tak apa, niatlah sekarang. Niat ni boleh mula kan? Bukanlah niat nak pergi haji. Kalau haji kan ada mikot dan sebagainya. Kita punya niat dengan anak-anak ni tak perlu ada lokasi dan logistik. So kalau kita dulu tak terfikir benda tu, hari ini kita buat suatu benda yang baru. Itu nama dia hijrah. Hari ini 1 Safar pun kan, Muharram dah kata bye-bye. Masuk dah 1 Safar hari ini. Saya ingatkan kita ada 29 Muharram, punya tahun ni ada 30 Muharram. Kita ada 1 Safar sudah. Okay? Jadi masa berlalu dan kita harus cepat segera untuk niat. Sekarang niatkan pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, anak-anakku tu semua dah besar, ya Allah. Dan aku rasa aku macam terlambat nak niat yang baik. Dan kalau hari ini tadabburku pada surah Ali Imran ayat 35 ini seolah-olah membuka mata hatiku bahawa anak-anak ini harus ku niatkan untuk jalan. Niatkan.
masa time kita solat hajat kan, sebelum kita bagi salam, kita angkat tangan kita, bayangkan muka anak kita satu persatu, dan kita minta sangat Allah bimbing mereka untuk berkhidmat kepada Allah. Walaupun dia ada majikan-majikan yang ramai, dia ada bos yang ramai, kita harapkan supaya dia sentiasa mengingat bos yang satu itu, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya, perbuatannya, amalannya, kecenderungannya, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, nampak dah tu. Tu perkara pertama tu, baru satu panjang ceritanya kan. Amalan dia belum lagi. Okey. Baik, itu yang pertama. Baik, kita teruskan. Yang sangat menarik dan indah pada ayat 35 ini, di mana isteri Imran berkata, fataqabbal minni. Dia merayu kepada Allah dengan sesungguh hatinya. Kalau ikut kata Dr. Hamka ya di sini, ibu kepada Maryam ini merayu dengan sesungguh hati supaya amalan serta niatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara, tuan-puan, kenapa saya highlightkan yang ini nombor 2, antara ciri-ciri amalan yang diterima adalah pengamalnya. Maksudnya kita sebagai hamba sangat risau sekiranya amalan yang kita lakukan itu Allah tak terima. Allah tak terima, takut sangat. Bila kita habis baca doa, apa kita baca? Ataupun imam baca, bila imam baca habis doa tu kan, lepas tu kemudian taqabbalallahu minkum. Ada yang sebut, kemudian kita jawab dengan apa? Minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa maksud taqabbal? Terimalah ya Allah. Taqabbalallahu minkum, semoga Allah terima daripada kamu. Kita tak biasa dengan bahasa Arab, jadi kita macam kita tak berapa faham. Dan taqabbalallahu minkum ni, kalau kita pergi negara-negara Arab, dia nampak kita sembahyang, kita bagi salam aja, elok-elok kita bagi salam, dia pun pandang kita, dia sebut taqabbalallahu minkum, semoga Allah terima daripada kamu. Kalau kita pergi rumah dia ziarah, dia kita jumpa dia, lepas tu dia nak jamu kita dengan makanan ke apa ke, kita puasa pula hari tu, kita pun sebut ana shaim. Dia akan kata apa? Taqabbalallahu minkum. Kita taqabbalallahu minkum kalau imam dia baca kan, dia akan sebut taqabbalallahu minkum. Itu adalah salah satu aspek doa juga, supaya amalan kita itu diterima ya. Jadi kita biasa boleh buat sebut macam tu supaya hati kita itu dekat dengan jiwa solat, dengan jiwa doa. Kalau dalam rumah ke kan, anak kita pun bagi tahu, Umi kita puasa hari ni, Umi kata, ya Allah bagusnya, taqabbalallahu minkum. Mula-mula memang rasa macam nak angkat tangan baca doa je lah, pelik sikit kan. Tapi kalau dah biasa, taqabbalallahu minkum, kita dengar kawan-kawan kita puasa ke kan, lepas dia solat sunat ke apa ke, kita nampak macam bagusnya dia ni kan, terus doakan taqabbalallahu minkum, Allah terimalah daripada kamu. Jadi itu doa dia. Boleh sama-sama sebut taqabbalallahu minkum. Okey. Tapi kalau nak guna dhamir, boleh je minka untuk lelaki, minki untuk perempuan, minkunna untuk kamu semua perempuan, minkuma daripada kamu berdua. Tapi tak apa, yang paling senang taqabbalallahu minkum. Macam assalamu alaikum. Jadi kalau kum ni dalam bahasa Arab, dia tanda bila kita guna dhamir yang jamak, antara tanda kesopanan. Kan, kesopanan kita, walaupun kita cakap dengan dia seorang, tapi kita gunakan bahasa jamak, assalamualaikum, itu maksud kita hormati dia ya, okey. Baik, jadi nak ceritanya bahawa kita sentiasa berusaha mengharapkan amalan-amalan kita hari ini. Contohnya kita datang ke majlis ilmu, niatkan Allah terima amalan ini, doa-doa Allah terima, ya Allah terimalah ini sebagai amalanku ya Allah. Apa juga yang kita buat, cakap dengan diri sendiri, ya Allah taqabbal minni, ya Allah taqabbal. Jadi hafallah tu, fataqabbal minni, bolehlah taqabbal minni, ya Allah taqabbal minni. Jadi mudah-mudahan yang ini dia akan membantu kita daripada rasa riya.
Sebab riak ni dia macam api yang menghanguskan amalan-amalan. Asal riak aja habislah. Kak nak ke mana tu kak? Di surau Ukhuwah ni ha. Ada apa kak? Kuliah duha tu Ustazah Nur Hafizah. Kau tak pergi ke? Kau dah lama tak pergi. Ini kali pertama tau. Akak sakit lutut pun akak pergi ni ha. Sakit lutut pun akak pergi. Dalam hati kata nak mengharapkan dia pergi sampai kiamat lah. Habis kak, hangus. Hangus ya. Jadi kita tidak mahu. Tu syaitan ni macam tu. Dia buat umpan-umpan kebaikan tau. Umpan kebaikan dia pasang tu 99. Tu dalam kitab Talbisu Iblis. 99 umpan kebaikan. Supaya umpan kebaikan itu menjerumus ke dalam lubuk hangus dosa. Semuanya tu nanti akan hangus. Itu memang dia punya strategi. Ya, okey. Jadi lepas tu kita kena jaga, terus sebut fataqabbal minni ya Allah, terimalah ya Allah. Kau terima tak ya Allah? Aku jalan ni ya Allah, aku start kereta ni ya Allah, aku bawa motor ni ya Allah. Lepas tu datang ke surau dengan kaki sakit, lutut sakit ya Allah, duduk lamalah pula tu ni ha. Okay, nak kesot sana kesot sini seganlah pula ya Allah. Terimalah ya Allah. Dia kena selalu begitu. Cubalah usaha ya. Kita sama-sama kak ya. Okey, akak pun buat begitu, saya pun buat sama-sama. Dalam hati kita selalu berdialog dengan Allah, fataqabbal minni Allah, taqabbal minni. Dan kemudian rasa macam kita punya cacat sikit, amalan kita cacat, tak kena cover ke, cepat-cepat cover dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan risau walaupun syaitan dia pasang 99 apa kata tu umpan, kita ada malaikat dan kita ada Allah. Allah yang sentiasa mengampunkan kita. Okey. Baik, seterusnya kita pergi ayat yang ke-36 ya. Dan tatkala isteri Imran melahirkan anak, dia pun berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Jadi harapan Hannah ibu Maryam ini adalah melahirkan anak lelaki, sebab bidang yang akan diterokainya adalah bidang lelaki. Di zaman dulu ulama-ulama dia semua lelaki. Kan orang-orang Yahudi kan, dia lebih kepada lelaki. Yang perempuan, kalau period, contohnya yang perempuan period, tak boleh duduk sekali sama dengan dia. Tak boleh tidur dengan dia orang. Makan pun tak boleh. Bekas tangan dia pun tak boleh. Dan gaya budaya hidup macam ini dianuti oleh sahabat-sahabat Nabi semasa jahiliah juga. Jadi zaman jahiliah. Sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi minta dia ambilkan alas sembahyang dalam masjid, waktu tu Sayyidatina Aisyah dia sedang period. Dia kata, Sayyidatina Aisyah, aku sedang hadas besar, sedang period ni, sedang menanggung hadas ni. Kan Nabi kata hadas itu maksudnya tempat lain, tanganmu itu tidak hadas. Jadi dia pahaman mereka pada waktu itu, kalau orang yang sedang haid atau sedang nifas, seluruh tubuh dia itu adalah najis, ataupun seluruh tubuh dia itu kalau ikut faham beberapa fahaman sedang dirasuk oleh syaitan. Sebab tu dia keluar darah. Tu zaman dulu tuan-puan. Kan zaman kita ni alhamdulillah. Sebab itulah kita sangat ada nikmat anugerah daripada Islam, daripada iman ya. Begitu juga dengan budaya sahabat-sahabat kita India ya. Tradisi dia memang kalau yang period yang memang betul-betul traditional one, tak boleh duduk dalam rumah pun, kena duduk di luar rumah. Tidur pun dekat luar rumah. Dia memang ada anjung. Itu bukan tanda dia orang tak respect, sayang ya. Dia sayang, tapi sebab dia tengah dalam keadaan haid tu, dalam period, maka dia tak boleh duduk dalam tim. Ada kesialan lah dan sebagainya, kepercayaan mereka macam tu ya. Okey. Jadi kita rasa seronok tak kita ni umat Islam? Kan? Kita dibimbing sampai dibetulkan cara pandang kita, sudut pandang kita, konsep kehidupan kita dan sebagainya. Okey. Baik, jadi di sini kita nak tahu bahawa dalam melakukan ibadah ataupun khidmat bakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan terletak pada kaum lelaki sahaja. Kaum wanita juga boleh berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Taala sekencang, seaktif, sebanyak kaum lelaki. Itu pengajaran dia.
Jadi lelaki dengan perempuan ini tuan-puan, dalam bentuk amal-amal baik, jangan kita pisahkan. Maksudnya perempuan ada bidang dia, lelaki ada bidang dia. Dan tak apa kalau cross bidang, jangan cross gender sudah. Cross bidang tak apa. Kita tengok kan yang lelaki bila dia masuk dalam bidang yang dikuasai, yang kita kenal macam ini semua bidang wanita kita katakan, bila jadi champion, tukang masak yang terhandal siapa? Kan? Tukang fashion, perika fashion, lelaki. Tukang masak yang handal pun lelaki. So, maksudnya bila dia masuk dalam satu bidang tu, dia memang akan menguasai, dia akan memimpin bidang tersebut. Itu kekuatan yang baik sebenarnya. Okay, tapi nak ceritanya, lelaki dan wanita dalam perspektif Islam, mereka ini adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sudut amalan, ketakwaan dan sebagainya. Jadi kalau ada pihak feminisme ataupun yang sangat menyokong perempuan, kewanitaan dan sebagainya, kerana mereka tidak hidup dengan Islam. Jadi kalau mereka hidup dengan Islam, kena betulkan pula fahaman benar-benar Islam. Dia tidak memandang rendah wanita. Ada pandang rendah tak? Tak ada. So jangan guna harta pusaka pula sebagai alasan. Ya, lelaki dapat 2, perempuan 1 je. Ini tidak adil, katanya. Tak ada tuan-puan. Sebab hakikatnya bagi perempuan dengan lelaki, Allah bagi, saya terus sebut dia, perbezaan lelaki dengan perempuan, Allah bagi benda yang sangat simple tuan-puan. Sangat simple dan masing-masing boleh mampu untuk lakukan. Kenapa perempuan 1 portion, 1 bahagian, lelaki 2 bahagian? Sebab lelaki kewajipan dia pada harta ada 2 bahagian, perempuan ada 1 saja bahagian. Okey, contoh dalam pengurusan harta ni, apa yang wajib bagi perempuan, apa yang wajib kita tunaikan dalam pengurusan harta? Siapa yang ada harta tu, apa yang wajib kita tunaikan daripada harta kita? Macam dengar macam ya. Tapi tak berani nak sebut lah tu. Okey, saya bagi clue, bermula daripada Z. Zakat. Betul, itu wajib. Kalau kena dia punya haul dan cukup nisab dia. Bagi lelaki ada 2. Apa dia? Nombor 1 zakat, betul. Yang kedua? Okey. Ya, betul, nafkah. Jadi lelaki 2, perempuan 1. Kalau kita tahu aja imbang ini, kita nampak faham dah tu. Ya. Jadi itu perbezaannya. Maksudnya mereka perlu melakukan khidmat, tapi dalam konteks yang sedikit berbeza. Kerana lelaki ada dia punya bahagian, perempuan ada bahagiannya. Okey. Baik, itu yang ke-36. Dan kemudian apa kata Ibu Maryam ataupun Hannah bintu Fakuzah? Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak lelaki tidaklah seperti anak perempuan. Saya nak cerita pengalaman saya dengan anak saya. Anak saya tuan-puan, dia ikut satu kuliah saya dan saya bacakan di mana perempuan ini dia mempunyai kelebihan, dia boleh masuk ke syurga daripada mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki sekiranya dia melakukan 4 perkara ini. Yang pertama adalah dia solat 5 waktu je. 5 waktu je tu solat. Tak ada solat sunat lain. 5 waktu tu je. Yang kedua, dia sungguh-sungguh berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, dia jaga maruah dia. Dan yang keempat, dia mentaati suaminya. Dia dapat shortcut ataupun smart tag, saya panggil smart tag, untuk masuk ke mana-mana pintu syurga, untuk masuk ke syurga melalui mana-mana pintu. So saya cerita berkenaan dengan seronoknya dapat smart tag. Dan bila habis kuliah, balik, anak saya lelaki temankan. Saya dapat anak lelaki yang anak lelaki saya semua muda-muda lagi ya. Dia dapat lewat saya 1 2 3 4 perempuan. Dapat yang kelima lelaki, yang keenam lelaki. Perempuan dia pun tanya, "Umi," dia kata, "apa smart tag lelaki?" Nak juga tu. "Apa smart tag lelaki?" dia kata. Lepas tu saya sebut smart tag lelaki ada 8 pintu syurga tu lah. Jadi dia kena buat semua 8. Kemudian dia tanya,
Kenapa kita orang tak ada shortcut? Kenapa perempuan ada shortcut? Tu beza tu, lelaki dengan perempuan. Dan anak-anak kita perlu tahu ada beza antara lelaki dan perempuan. Dalam satu masa yang sama, dia kena bersyukur kenapa dia lelaki kalau dia lelaki, dan kenapa dia perempuan dia kena bersyukur kalau dia perempuan. Supaya jangan dia tengok aspek bestnya perempuan. Perempuan boleh make up, perempuan boleh pakai baju cantik-cantik, perempuan boleh pakai emas, perempuan boleh pakai sutera. Dia jadi mengintai-ngintai nikmat gender lain. Tuan-tuan, tanggungjawab kita. Pastikan waktu ini anak saya tanya, saya kata this is the time. Memang saya kena bantu dia untuk dia rasa syukur betapa dia rasa bangga dengan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. So dia tanya saya, kenapa lelaki tak ada shortcut? Saya blur, mula-mula blur tuan-puan, nak jawab apalah budak ni, Allah hai. Budak lagi kan, masih sekolah rendah lagi. Waktu tu umur dia 10 tahun. Dan kemudian saya pun cakap dengan dia, lelaki dengan perempuan ni dalam buat amalan dia berbeza, dan Allah sangat adil. Allah sayang pada kita ni. Dan sayang Allah dia tidak bertepi di dunia dan juga di akhirat. Kalau perempuan beramal dengan lelaki nak beramal, mana yang lebih senang, lebih mudah? Lelaki buat amalan ataupun perempuan punya amalan? Mana yang lebih senang sebenarnya? Saya sebut amalan ibadah, solat lah. Mana yang lebih mudah? Lelaki solat ataupun perempuan solat? Mana yang lebih mudah? Sebab dia tidak perlu berlapis-lapis pakaian. Simple je. Saya pun cerita, awak nanti sampai surau, nak solat, keluar daripada kereta, tak ada wuduk, terus pergi ke tempat wuduk, lipat lengan baju, angkat sikit songkok, lepas tu ambil wuduk, masuk dalam masjid, masuk dalam surau, ruang tu, terus betulkan lengan baju, takbir Allahu Akbar. Saya minta dia tengok Umi macam mana. Kalau Umi nak solat, Umi tak ada wuduk, apa yang Umi perlu buat? Ambil wuduk. Sebelum ambil wuduk, apa Umi kena buat? Buka tudung? Yes. Kalau buka tudung boleh terus ambil wuduk? Belum, sebab ada inner tudung. Dah buka inner tudung, boleh terus wuduk? Belum, sebab ada serkup. Itu belum lagi yang ada butang-butang tu. 1, 2, kan, 3, 4, 5. Kena tanggal tu dulu, tu step tu semua masa kan. Dan lepas tu boleh ambil wuduk lagi? Belum. Sebab kita pakai stongan. Ni stongan ni bukan sebelah aja pakai, dia kena 2 belah pakai. Betul kan? Dia pun kebir-kebir. Stongan kita, stokin semua kena buka. Dan stongan stokin tu dia ada laki dan bini kan? Dia dua. Tu kadang bila basuh tu tinggal lelaki janda apa duda. Dia tak ada pula bini dia ni kan. Saya kata susah. Dah dibuka semua, kena pakai balik. Kalau kita tak nak pakai tudung, pakai telkung lah, tak apa. Pakai telkung. Dah pakai telkung, habis pakai telkung, buka, simpan balik, lipat balik. Semua proses tu kan. Lepas tu baru pakai. Dah pakai tu tak nak terbang-terbang kan, angin terbang. Tu yang letak paku banyak tu. 2, 3, 4, 5 letak lagi. Pakai stongan lagi, pakai stokin lagi, baru boleh keluar. Tu anak saya pun angguk-angguk, alhamdulillah dapat jawab. Saya kata sebab susah. Jadi bila susah itu Allah beri kemudahan. Jadi bagi kaum lelaki lagi nak cari nafkah, sebab tu dia orang wajib 2 benda ni, zakat, nafkah. Sebab dia nak keluar rumah, nak cari rezeki kan, nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat, mudah je. Sekali hayun pintu je dah boleh keluar. Kita itulah kena cari kan, dengan ini yang nak tudung lagi, nak betulkan lagi. Sengit-sengit kan orang tengok, dah kenapa pula makcik sengit ni kan. Kena betul, kadang-kadang nak cepat tu memang sengit dia punya lari tu kan. Sekarang lagi kena tambah lagi aksesori tu, pakai mask lagi kan.
Dan macam-macam nak pakai aksesori tau. Letak sini kerongsang supaya nak ikat, tak pun ikat. Dan mas tu tak ada perempuan punya apa? Tak mesra perempuan. Tak mesra perempuan tu yang dia telinga dia gitu kan. Telinga kita duduk dalam. Kena pula cari penyambung kat belakang tu. Tu aksesori macam pembaris lah bentuk. Macam rama-rama pun ada kan. Tu jadi perempuan banyak aksesori. Nak pakai emas pun payah. Jadi alhamdulillah mereka faham. So sebab itu kita kena raikan. Dan di dalam ayat ini Masya Allah, perbezaan ini kena sebut pada anak-anak kita. Jadi Hana bintu Fakuzah sangat memahami. Apa dia kata? Yang Allah rakamkan ya, kalimah ataupun dialog Hana bintu Fakuzah supaya kita faham. Dia sebut di sini, ya, walaisa dzakaru kal unsa. Walaisa dzakaru kal unsa bermaksud tidaklah anak-anak lelaki ini sama seperti anak perempuan. Ya, jadi anak lelaki anak perempuan berbeza. Maka dalam keluarga kita harus nyatakan perbezaan tersebut. Dan bagi dia seronok. Jadi kalau macam anak saya tadi seronoknya melakukan amalan, aku mudahnya. Malulah aku kalau perempuan lebih beramal daripada aku. Dia akan rasa begitu. Saya kata you have to be grateful to Allah sebab awak nak melakukan amalan tu sangat senang. So kalau boleh kat rumah nanti terus buat ikat. Kalau boleh kat rumah nanti azan aja awak terus ada di tempat sembahyang. Tolonglah Umi bentang sejadah. Jangan bentang sejadah awak aje. Bentang sejadah untuk ayah, untuk awak, untuk Umi, untuk kakak. Sebab kita orang ni nak pakai telkong lagi. Alasan lah tu nak pakai telkong lagi, nak ambil wuduk lagi kan. Tapi Masya Allah dia akan jadi lebih memahami. Dan dia lebih meraihkan. Dia lebih menghormati kaum wanita in fact. Ya? Jadi itu cara kita mendidik mereka. Masya Allah. Jadi bezakan lelaki dan perempuan. Ya? Okey. Tapi dalam soal amalan mereka tidak berbeza. Okey, seterusnya yang sangat indah adalah fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Jadi Allah terima dengan penerimaan yang baik. Sebab dengan apa tadi Allah terima? Dengan pemahaman, dengan perancangan, dengan niat, dengan azam. Jadi Hana bintu Fakuzah dia tak ada cancel pun. Dia dah bernazar dah anak itu diserahkan untuk berkhidmat di masjid, betul kan? Dia cancel tak bila dia tahu anak itu anak perempuan? Tak. Kat situ dia faham apa yang Allah tentukan itu adalah yang paling indah, yang paling baik. Jadi kalau memang dia dah nazar, Allah tahu aku bernazar. Dan Allah nak tengok dia ni kalau anak perempuan bagi ke tak bagi, tarik balik ke tak? Faham tak tentang konsep wanita ini? Faham tak tentang peranan wanita? Punya dia faham, Masya Allah. Jadi dia terus serahkan. Dan bila dah serahkan, berlaku satu episod baru dalam sejarah. Sejarah di zaman itu bahawa tak ada perempuan yang duduk dekat masjid. Sebab perempuan masalah haidnya lagi, takkan nak keluar masuk masjid. Jadi waktu itu maka mereka terpaksa melantik guru khas yang memantau. Dengan pergaulan lagi, kena jaga pergaulan dia. Bila dia perempuan, dia kena ada bilik yang tersembunyi. Kalau lelaki tak kisah, dia nak lepak tidur kat mana-mana, bergelimpang, berguling-guling, tak apa. Tapi kalau dia perlu ada, dan pada dia adalah mihrab yang khas. Dia macam very eksklusif untuk perempuan. Dia nak salin baju, dia nak mandi, dia nak tidur. Jadi dia tidak akan diganggu oleh yang lain ataupun pelajar-pelajar yang lain. Jadi ini yang berlaku, maka mereka kena melantik guru. Bila melantik guru ini ceritanya undi, dan undian itu 3 kali jatuh kepada Nabi Zakaria. Dan kemudian Nabi Zakaria lah menjaga, dan Nabi Zakaria ini merupakan pakcik kepada Maryam. Jadi tak ada orang lain yang boleh jumpa dengan Maryam, hanya pakciknya sahaja. Ya? Okey. Saya rasa macam saya tertinggal lagi. Oh ya, betul. 36 Walaysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam. Baik. Kita ulang balik sikit. Antara lain, yang keberapa dah ni pengajaran dia? Tadabbur dia? Ada ketiga. Yang pertama niat. Yang kedua, lelaki dan perempuan sama amalan dia. Yang ketiga, bezakan lelaki dan perempuan. Yang keempat, pilih nama yang baik.
Sebab tu Hannah bintu Fakuzah mengatakan, wa inni sammaituha Maryam. Kami dan aku pilih nama yang baik untuk anakku, iaitu nama dia Maryam. Pilih nama yang baik untuk keluarga kita. Dan nama yang baik itu sudah tentu nama yang kita petik daripada tokoh-tokoh yang baik. Begitu juga dengan nama yang mempunyai makna yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau nama saya Tuan-puan, sebab ayah saya, nama saya Isfadiah, yang tu tak ada nama, tak ada makna. Tolong jangan ambil lah. Sebab saya terkejut, saya pergi satu tempat tu, Ustazah, ini anak saya, Masya Allah. Siapa nama? Isfadiah. Okey. Isfadiah ni tak ada makna. Fadiah ada makna, tapi sebutan dengan dal, ya, bukan dengan dot. Kalau dot, fadiyah maksudnya kosong, tempat yang kosong. Fadiyah maksudnya pengorbanan, ya, fadiyah. Isfadiah saya. Isfadiah sebenarnya adalah gabungan nama atuk dengan nenek saya je. I Ishaq, S Salsa, F Fatimah, A Abdi, D A Dasuki. Dengan Yah, A H tu Amnah, nama ibu saya. Jadi saya tak ada nama lah. Itu semua nama atuk nenek dan nama ibu ayah saya. Jadi cari nama, tapi makna dia tu saya tanya dengan ayah saya, kenapa ayah bagi saya nama yang macam tu? So nama ni memang sangat penting. Dia tengok kita punya wibawa, dia membawa kewibawaan kita. Jadi kata ayah saya, bila dah nama keluarga, ayah mengharapkan awak akan menyatu padukan keluarga kita. Kat situ, wah, saya kata, baru nampak kan siapa kita sebenarnya. Tuan-tuan puan-puan, tulis tindakan kita. Balik nanti, kalau anak yang belum tahu, bagi tahu apakah harapan dan makna nama dia. Kenapa kita bagi nama dia nama itu. Masa saya jadi pensyarah dulu, anak-anak murid saya, anak pelajar saya masuk dalam kelas, perkara pertama yang saya akan tanya, apa maksud nama awak? Daripada 30 orang pelajar, hanya 3 ataupun 2 sahaja yang tahu apa maksud nama dia, tuan-puan. Ini satu kerugian yang amat besar. Sebab pada nama dia, nama kita besok akan diseru tahu dekat hari akhirat di padang mahsyar kan. Dan kita juga digalakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memilih nama yang baik. Dan dalam surah Ali Imran yang kita belajar di sini, ibu dia walaupun ayah dia dah tak ada, suami dia dah tak ada, tapi dia tetap menjaga peranan itu memilih nama yang baik. Jadi nama ini dia ada aura, dia juga doa, sebab dia selalu dipanggil. Jadi tengoklah nama-nama yang baik, ya, jangan nama-nama yang tak baik. Dan kalau nak tanya, tanya cikgu. Siapa kat cikgu kat sini? Siapa yang jadi cikgu? Ada cikgu bekas cikgu ke? Ada kat cikgu nak? Kita boleh perasankan kak, nama-nama anak-anak murid kita ni, kalau nama yang ini mesti ligat semacam. Kalau nama yang macam ni mesti asyik sibuk nak bersolek aja. Dia ada macam pattern tertentu. Tanya cikgu. Boleh tanya cikgu, cikgu, nama yang ini okey tak cikgu? Ikut pengalaman cikgu. Yang cikgu nampak pelajar-pelajar, nama dia mungkin baik, sedap kan? Tapi dia letak di situ. Saya sebelum ni saya ada 3 pembantu rumah. Jadi yang dapat pembantu rumah ni, saya suka cerita pasal nama dia. Kita boleh nampak dia punya mata tu bercahaya. So yang saya dapat Ummu Khalifah, nama dia sangat baik. Dan saya kata Ummu Khalifah dekat rumah panggil siapa? Ummu. Okey, saya kat sini Ummi. Dia macam takut tertukar. Apa kata saya panggil Iffah? Apa maksudnya Iffah? Dia tanya. Iffah ini yang sangat berhati-hati dalam menjaga. Jadi awak adalah penjaga kepada rumah ini, penjaga kepada keluarga ini, penjaga kepada maruah keluarga ini. Jadi saya panggil awak Iffah. Suka dia. Sebab apa? Bila tahu dia punya makna nama dia Khalifah, kita ambil Iffah lah kan. Okay. Suka. Jadi begitulah anak-anak kita. Kita ceritakan momen-momen tu kan, panggil dia, cerita, tahu tak kenapa nama awak begini? Sebab saya harapkan awak begini-begini. Jadi awak adalah apa pada keluarga kita kan. Jadi bila macam tu, ya Allah, seronok dia, suka dengan nama dia. Belum lagi bincang atau tengok bagaimana tanda tangan dia.
Dia buat tanda tangan tu, habis satu buku semua tanda tangan dia. Yang ni cantik tak? Yang ni cantik tak? Sebab apa tu? Nama, tanda tangan, ya? Lelaki atau perempuan, identiti diri. Kena tulis tambah satu lagi tu. Kita punya peranan sebagai ibu bapa, kena bina identiti diri anak yang selamat, yang hebat, yang baik. Jadi anak-anak yang biasa ada krisis identiti bermula daripada umur 13 tahun. 13, 14, 15, 16. 17 tahun dia dah mula nampak. Ya. Okey, itu bantulah mereka untuk bertemu dengan identiti yang baik. Sama itu Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Okey, jadi antara peranan lain sebagai ibu bapa adalah kita berusaha melindungi anak-anak kita, keturunan kita. Jadi ini ibu kepada Maryam, dia mendoakan kepada Maryam dan juga anak keturunan Maryam. Saya boleh habis pukul berapa kak? Patut dah habis dah kak ya? 10.30 Pukul 11. Pukul 11 ya? Okay, kita ada 10 minit lagi. InsyaAllah. Dia kena ada satu ayat aja lah, satu time. Okey, yang last ini adalah di mana ibu kepada Hannah bintu Fakuza, Hannah bintu Fakuza, ibu kepada Maryam, dia berdoa supaya Allah lindungi anak dia daripada syaitan. Jadi tuan-tuan perempuan, kita boleh berusaha untuk membantu anak kita, melindungi mereka daripada syaitan dengan 3 cara. Nombor 1, ajar mereka doa-doa yang baik. Setiap kali nak melakukan perbuatan kena ada doa. Contohnya, bila dia nak mandi, masuk dalam tandas, ada kan bacaan dia masuk dalam tandas, keluar tandas, baca, tengok cermin, baca doa. Dan bukan setakat baca doa, tapi fahami makna doa tersebut. Sebab apabila dia faham makna doa, maka dia dapat niat. Niat dia di situ, diperbetulkan. Contoh kalau dia tengok cermin, apa doa tengok cermin? Allahumma, kena ada cermin baru teringat doa cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya. Sebahagian doa ini memang bukan datang daripada Nabi, tapi doa itu sangat penting. Sebab apa? Sebab dia membimbing kita untuk betulkan sudut pandang dan niat kita. Jadi bila kita baca, apa maksud dia? Allahumma, wahai Tuhanku, kama hasanta khalqi, sebagaimana engkau indahkan penciptaanmu ini, fahassin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Bila dia tengok cermin, apa yang dia nampak sebenarnya selain diri dia? Akhlak. Dia tak akan sibuk jerawat dia, kira jerawat berapa, dah timbul jeragat ke belum. Dia tak sibuk. Dia tak sibuk warna kulit dia tak putih ke, kenapa sawo matang ni, kenapa apa maksud sawo matang, kenapa warna perak, kenapa tak putih, nak putih, nak putih, nak putih je kan. Tak ada. Jadi bila dia baca doa, dia faham makna tersebut, maka dia didinding oleh Allah daripada syaitan. Syaitan dia akan datang dekat sewaktu kita tengok cermin. Bila kita tengok cermin, refleksi diri kita tu, dia mulalah kata, kau punya kening ni tebalnya, ulat bulu pun kalah. Itu bisikan-bisikan, ya. Bila tengok, ya Allah, hai, kemeknya hidung kau ni, hidung Jawa sungguh lah. Ni cantik ni kalau kita nak buat macam Mira Filza. Dah mula macam tu kan, nak sepetkan mata sikit macam Mira Filza. Sekarang bukan tak ada K-pop. Dia takat gambar pun mulut macam mulut itik kan? Dia nak jadi sebab identiti. Okay? Tapi kita cuba bagi dia doa ni, baca dan juga fahami makna dia. Suruh dia fikir sendiri, kenapa makna dia macam ni? Tanya dia balik. Bukan semestinya kita yang bagi, tapi suruh dia fikir semula, kenapa doa ni macam ni? Kenapa di saat kita pandang muka kita, yang kita perlu ingat adalah akhlak. Bukankah itu Allah nak bagi tahu kau tak boleh ubah rupa parasmu? Dan bukan itu yang aku pandang. Yang aku pandang adalah akhlakmu. Jadi itu nombor 1. Doa ni dia 2 dalam 1 ya. Dia akan lindungi kita daripada syaitan dan dia juga akan membetulkan niat kita. Baik, yang kedua,
adalah biasakan anak-anak kita dengan ta'awuz, ya? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, na'udzubillahi min zalik. Baca ayat-ayat muawwizat. Ayat-ayat muawwizat adalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, ya, dengan surah An-Nas, ya. Jadi 3 tu baca. Itu juga antara untuk menghindari syaitan. Kemudian yang ketiga, ada banyak, saya cuma sebut 3 ni je lah, ya. Okey, kemudian yang ketiga, selain daripada doa dan niat, selain daripada ayat-ayat muawwizat, ayat kursi, ya. Jadi biasakan dia untuk baca, hafal, dan kita tasmih, kita dengar balik. Kemudian kita tengok sama-sama selusuri makna dia. Itu yang terbaik. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, biasakan diri dia untuk sebut ni zikir, ya. Zikir Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Okey, jadi yang tu tukar kepada bahasa Melayu. Allah sentiasa bersamaku, Allah sentiasa melihatku, Allah sentiasa menjadi saksi atas perbuatanku. Suruh dia baca setiap hari sebelum tidur. Kita boleh minta dia bacalah 10 kali. Allah bersamaku, Allah bersamaku, Allah bersamaku, Allah bersamaku 10 kali. Allah melihatku, Allah melihatku, Allah melihatku. Kemudian Allah menjadi saksi atas perbuatanku. Allah lah menjadi saksi atas perbuatanku. So insya-Allah akan terhindar. Kupasan dia saya kena 1 jam lagi untuk pasal zikir tu. Yang tu tak boleh lagi, ya. Okey. Baik. Boleh ke tuan-puan kita berhenti setakat tu? Saya ambil sikit lagi fataqabbalaha, ya. Jadi ayat ini adalah tentang kepentingan anak-anak kita. Bila kita nak jadikan dia sebagai insan yang berkhidmat kepada Allah 100%, maka dia perlu dididik. Pendidikan adalah sangat penting. Jadi pendidikan, pilih guru. Sebab tu Nabi Zakaria muncul dalam konteks episod ini. Pilih guru, pilih sekolah. Macam mana nak pilih, Ustazah? Sekolah tak semua, memang tak semua perfect. Tapi tengok kita, bukan kerja mendidik anak adalah sekolah, ya. Salah. Kejadian sekolah ini dia cuma ambil 20% saja. 80% kita. So kita nak membuat keputusan pada 20% tu je. Jadi bila nak pilih sekolah, kita tengok apa yang kita boleh beri di rumah, apa yang kita tidak boleh beli di rumah. Beri, ya. Beri ke, beli ke, sediakan ke. Jadi apa yang kita boleh beri di rumah. Okey, contoh, kita ini doktor. Yang kita tak boleh beri pada anak ini kefahaman dalam bidang agama. Hantar anak-anak kita ke sekolah agama. Yang bab-bab sains dan sebagainya kita ikhtiarkan. Kita usahakan yang lain. Sebab tak semua sekolah ada. Kita kalau boleh semua sekolah tu kalau ada dengan sains, dengan agamanya, nak hempuk lah dekat situ, ya. Jadi kita lihat di situ. Begitu juga dengan sekolah rendahnya, sekolah tadikanya. Apa yang tak boleh? Okey, saya boleh belajar, saya boleh bahasa Arab, saya boleh dalam bab-bab agama. Okey, tengok sekolah mana yang boleh mengajar dia daripada sudut aspek yang kita tak boleh ajar. Begitu juga tengok pergaulan. Pergaulan pun sama je. Tak semua pergaulan dia baik. Jadi sekarang ni macam anak saya 10 tahun, 11 tahun, ada yang 12 tahun, 11, 12 tahun, tuan-puan. Yang saya perlu bimbing dia, walaupun sekolah dia sekolah yang baik, saya perlu bimbing dia tentang pergaulan. Macam mana dia nak berhadapan dengan kata-kata. Sebab dia orang masih dalam proses. Bukan semua dah baik. Kan dia pun daripada berbagai latar belakang keluarga yang berbeza dan sebagainya, yang masuk ke dalam sekolah tu yang semua ingin jadi baik. Jadi that is proses. Proses yang kita kena sama-sama harungi dengan anak-anak kita. Jadi Nabi Zakaria dijadikan sebagai mentor kepada Maryam. Jadi kita pilih macam tu. Jadi kalau cerita pasal sekolah 1 jam lagi, ya. Baik, dan kemudian adanya rezeki, ya, di mana apabila kita mendidik dan sebagainya, jangan takutkan rezeki. Fikir pada kualiti pendidikan anak-anak. Ya, jangan kata rasa ni jimat, tak, rezeki. Tengok bila Maryam disalurkan kepada pendidikan yang baik, maka datang rezeki daripada langit. Sampai Nabi Zakaria pun tanya, ini makanan daripada mana ni? Okey, dengan konteks yang lain juga, dalam pembentukan perkhidmatan infak akhlak anak-anak, jenis makanan apa yang kita beri pada anak-anak sangat penting. Dia akan mempengaruhi kepintaran mereka, juga mempengaruhi sikap dan akhlak mereka. Okey, jadi Masya Allah, saya kira itu saja. Dah dapat berapa? Ada dapat 10?
Ada dapat berapa? 6. 6, 7? Ke tak terkira? Baik tuan-tuan puan-puan, Masya Allah, lagi 2 minit pukul 11. Saya mohon ampun, saya mohon maaf atas keterlanjuran, atas kesilapan ya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan aspek tadabbur yang kita ambil ini, itu pun tak seluruhnya, kita dapat beberapa sahaja. Kita mohon daripada Allah supaya Allah sentiasa pimpin kita untuk beramal dengan Al-Quran, sehingga kalaupun tak semua, kita tahu kita tak mampu, tapi ikut kemampuan kita mampu jadikan sedikit daripada ayat Al-Quran ni sebagai akhlak kita. Jadilah. Kerana kita teringat apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat tentang akhlak Nabi, maka Sayyidatina Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi ini adalah Al-Quran. Dan parenting kita, menjaga anak-anak, cucu kita dan sebagainya, anak-anak jiran yang anak-anak kita tu, kita didik dengan ini. Ustaz, saya tak boleh bagi nama. Tak apa, kenalkan dia maksud nama dia. Tanya, siapa nama kau ni? Rizal. Okay, Rizal, catatlah. Okay, nanti makcik cari apa maksud nama Rizal. Bagi dia identiti pada diri dia. Siapa nama ni? Sa'diyah. Oh, Sa'diyah. Kalau Sa'diyah tu macam kebahagiaan. Sa'diyah satu kebahagiaan. Siapa nama ni? Humairah. Macam Aisyah. Jadi dia akan rasa seronok bila nama dia itu dia iktiraf. Dia, at least dia akan kenal diri dia dan identiti diri dia. So kita dapat daya ni, cuba kita applykan dalam kejiranan kita, dalam keluarga kita, dan dalam persahabatan kita dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi